Kalau kita dah jawab A dah jawapan dia. Jadi jom kita check sama-sama. Dia cakap S2 Y tambah 3/4 bersama dengan 1/6. So apa yang pertama kita boleh buat, kita boleh terus gerak ni ke kanan lah. So Y akan jadi bersamaan dengan 1/6 tolak 3/4. Kedua, sebabkan dia penolakan, kita tak boleh tolak terus. So kita kena samakan bawah. Paling kecil yang kita boleh cari untuk samakan bawah ialah 12 lah. So kita kena buat 6 darab 2. Okay. 6 darab 2. 4 darab 3. Kan? Akan jadi 2/12 tolak dengan 9/12. Okay. Bawah dah sama, kita boleh tolak je macam biasa, akan jadi per 12. 2 tolak 9 akan jadi negatif 7. So jawapan dia ialah negatif 7/12. Betul lah Nice. Macam tu sahajalah. Okay. So seterusnya, soalan nombor 11. Luas sebuah padang yang berbentuk bagi segi empat sama ialah 1.96 hektar. Cari perimeter dalam meter pandangan itu. 1 hektar bersama dengan 10,000 meter persegi. Okay. Try dulu. Oh, saya ada nampak yang mungkin angkat tangan. Aidil angkat tangan. Aidil Wajihah. Ada yang nak tanya ke? D. Okey, kalau kita dah jawab D. Okey, yang lain-lain? A. Okey, kalau kita jawab A. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. D. Okey, ada yang jawab D lagi. Anda dinasihatkan membawa apa ni? Kad dalam telefon pelayanan sejahtera kerana ubat dengan jika ada dan pilih hati untuk divaksinasi. Okey. So, ada yang jawab A, ada yang jawab D So kita check sama-sama. Sekarang soalan bagi tahu kita luas sebuah padang. Okey, kita satu padang berbentuk segi empat sama ialah 1.96 hektar bagi perimeter dalam meter. Okay. Cari perimeter, dia nak perimeter. Perimeter maksudnya dia nak tengok panjang di luar ni lah. Kan? Nak tengok panjang luar secara keliling ni. Okay, berapa? Sekarang dia bagi tahu kita luas. Okay, luas ialah 1.96 hektar. Hektar dia bagi tahu kat sini lah. 1 hektar sama 10,000 meter. Jadi, pertama sekali kita kena tukarkan hektar kepada meter persegi dulu. Macam mana kita nak buat? Kita boleh buat 1
Saya pakai sini lah. 1.96 hektar didarabkan dengan 10,000, kita akan dapat 19,600 meter persegi. Ini dalam bentuk meter. So maksudnya dalam kita punya dalam kita punya padang ni, kalau luas ikutkan meter, luas dia keseluruhan ikut meter bersamaan dengan 19,600. Formula untuk luas ialah panjang darab dengan lebar. So A darab A bermaksud A darab A atau akan jadi A kuasa 2. So sekarang 19,600 meter persegi akan bersamaan dengan A darab A lah, A kuasa 2. Ataupun kalau kita nak cari A iaitu panjang dia kat sini, bukan 9 ni A. A akan jadi punca kuasa 2 19,600. 9,600 punca kuasa 2. Okey. So dapat berapa untuk punca kuasa 2 tu? So tuan saya. Dapat apa? Punca kuasa 2 kan 9,600. 140. Okey. Kita akan dapat 140 lah. So ini panjang kat sini. 140. So kita nak tahu sebabkan kita ada 1, 2, 3, 4. Kita just darab dengan 4 sahajalah. Akan dapat 560. Betul tak? Kan? 560. 560 ni, ini adalah perimeter dia. Sekarang dalam jawapan tak ada 560 sebab semua dalam nombor piawai. Kalau perasan. So kita jadikan ni nombor piawai. Daripada 560 ni, titik dekat sini kita boleh gerak 1, 2 ke kiri. Akan jadi 5.6 darab 10 kuasa 2 positif sebab kita gerak ke kiri. Jawapan dia ialah D. Boleh ya? Yes. Okey. Boleh. So macam itulah nombor piawai. So dia ada gabungan beberapa lah. Tukar apa orang cakap, luas punya formula, tukar unit dan juga nombor piawai. Dia ada 3 benda dalam satu soalan. Okey. Macam mana nak tahu kena gerakkan? Gerakkan titik tu titik perpuluhan. Tengok kepada jawapan. Sebab soalan ni kalau awak perasan, semua ni adalah nombor piawai. Standard form. Semua ni nombor piawai. So untuk awak, ini adalah nombor biasa. 560 ni. Sekejap, saya ni lah 560 ni, ini nombor biasa, ni nombor standard kita tulis. Tapi kalau kita nak jadikan nombor piawai, kita gerakkan titik dia lah. Supaya bila kita jumpa titik ni, sebelah sini nombor dia mesti di antara 1 dan 9. Dia tak boleh kosong, dia tak boleh 10. Dia mesti 1 sampai 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak apa, tak ada masalah. Okey? Itu yang penting. Apa yang ada di belakang ni pun tak berapa penting lah. Yang ni, darab 10 ni memang sentiasa sama, tak berubah. Cuma dia punya kuasa dia berubah berdasarkan kita gerak titik perpuluhan dia berapa banyak. Kalau kita gerak 2 kali, maksud jadi 2 lah. Kalau ke kiri gerak dia akan jadi positif. Kalau kita gerak titik tu ke kanan, dia akan jadi negatif. Itu je konsep dia. Okey. Boleh Nice. Alright. Seterusnya, soalan nombor 12. Kalau tak nampak, bagi tahu saya soalan dia sebab soalan dia ni luas sikit. Okey, soalan nombor 12. Nampak
Rajah 4 menunjukkan dua sektor bulatan yang mempunyai pusat sepunya O. So inilah dia punya rajah 4. Panjang PQ ialah 2 kali panjang OQ. Cari luas dalam sentimeter persegi kawasan yang berlorik. Kawasan berlorik. Gunakan 2 pi 22/7. Orang budak masa ni. Kau tak ada YouTube? Tak ada video. Boleh. Tak. Dia dah hand dah. Tak boleh. Saya sudah. Okey, kawan kita ada jawab B. Boleh tengok dia tengok ada tengok. Haikal. Haikal cakap apa? B Dua orang jawab B. B cikgu, B. B. Okey, majoriti jawab adalah B lah jawapan dia, iaitu 154. Okey. So macam mana cara kita nak jawab dia? Basically kita kena buat dua kerja kat sini. Kita ada dua kerja lah. Kita ada A. Katakanlah saya pecahkan. Kita ada A. Lepas tu kita tempat lorik kita adalah B. So apa yang kita nak kena buat? Kita kena cari A dan kita kena cari keseluruhan lah B. Kita tolakkan dua-dua tu. Okay. B ni maksudnya daripada O ni keseluruhan ni. Bukan B tu bermaksud bahagian yang shaded ni saja. Keseluruhan tu. So kawasan yang berlorik, kawasan berlorik saya tulis KB, kawasan berlorik akan bersamaan dengan keluasan B akan ditolak dengan keluasan A. Okay. So persoalan dia, macam mana kita nak tahu luas A, macam mana kita nak tahu luas B? Apa formula dia? Tahu ingat? Bab bulatan. Sekejap. Tingkatan 2. Bab 5. Tingkatan 2 bab 5. Okey. So, formula untuk area bulatan, untuk luas bulatan adalah pi R kuasa 2 atau pi J kuasa 2. Sama saja dua ni, beza di R dan J. Apa beza R dengan J ni? R ni bahasa Inggeris, nama dia radius. J ni bahasa Melayu, nama dia jejari. Jangan risau, hanya perubahan bahasa sahaja, benda sama. Okey? So, pi R kuasa 2, kita dah tahu R ataupun J untuk A adalah 7. Dan dia bagi tahu kita PQ 2 kali ganda PO kan. Dia cakap PQ 2 kali ganda PO ni 7 ni 14. So maksudnya kalau kita nak tahu panjang keseluruhan ni ialah PO bersamaan dengan 14 tambah 7. Akan jadi 21 cm. Itu panjang semua ni lah untuk B. Sekarang kita dah tahu panjang untuk A, panjang untuk B. Now, kalau perasan, dia bukan satu bulatan penuh. Ianya hanya sektor sahaja. Jadi untuk sektor, kita kena tahulah dia punya darjah dia. Berapa sebenarnya kita hanya ambil.
So berapa darjah sebenarnya ni? 45. 45. Yes. Sini hanya 45. Kepada siapa-siapa yang tak sure macam mana dapat 45, dia bagi tahu kita sini 90 darjah untuk keseluruhan. Lepas tu dia bagi tahu kita dia punya perimeter dia, dia punya luar bulatan ni sama panjang lah sebelah sini dan sebelah sini. So dengan tu kita tahu dia hanya bahagi 2 sahaja. So 90 bahagi 2 dapatlah 45. Okay. Now, kalau macam tu kawasan berlori apa yang perlu kita buat ialah kita kena ambil sektor dia 45 bahagi 360 sebab bulatan semua sama. Darabkan dengan pi. Pi dia dah bagi tahu kita 22/7. Pakai sahaja 22/7. Per 7 darab dengan J dia apa? 21. 21 kuasa 2. Lepas tu awak tolakkan sahaja dengan samalah 45 sebab ada sama besar kan sektor dia. 360 darab pi pun sama 22/7. Darab dengan 7 kuasa 2. So last kali apa? 45 360 darab 22 betul. 7. Kejap, saya tunjuklah. Nanti kau you guys tak tahu pula apa yang saya tengah buat sebenarnya. 173.25. Okey, kaum kita yang dapat 1.75. Oops, sekejap sebab saya tengah pakai kalkulator saya sebenarnya. Okey. 22/7 darab dengan 21 kuasa 2. Tolak dengan saya buat full 45/30 darab 360 darab 22/7 darab 21. Ini B lah. Dan saya terus masuk yang untuk A. First of all, saya tak galakkan awak buat apa yang saya buat sebab saya takut awak salah tekan. Paling bagus awak buat satu-satu. Okay. Cuma kalau ES, awak pakai ES macam ni dia tak ada masalah sangat lah sebab dia punya ni dia agak kemas. Kalau pakai MS yang biasa yang selari tu, dia banyak sikit kerja dia. So jawapan dia ialah 154. Kita terus tahulah jawapan dia 154. So betul lah. Jawapan dia adalah B. 154. Tak faham. Okay, kurang faham. Alright. Saya ulang balik. Sekejap. Saya tunjuk dulu soalan nombor 13. Mana-mana yang ni boleh terus screenshot dahulu skrin anda dan try jawab dulu soalan nombor 13. Nanti saya ulang balik untuk soalan nombor 12. Okey, jadual 1 menunjukkan keuntungan jadual yang diperoleh syarikat YZ. Okey, keuntungan dia ialah 100,000, 200,000, 300,000 dan 400,000. Bilangan kereta ialah 260, 220, 200 dan 120. P ialah peratusan keuntungan atas jualan sebanyak 300,000. Apakah nilai bagi P? Okey. Jadual 1 menunjukkan keuntungan jualan yang diperoleh syarikat Z. Keuntungan sebanyak 1,000, bilangan kereta yang dijual 260. Keuntungan 200,000 yang dijual sebanyak 220. 300,000 yang dijual sebanyak 200. 400,000 dia jual sebanyak 120. Okey, P ialah peratus keuntungan atas jualan ke sebanyak 300,000. Apakah nilai bagi P? Oh, bahasa Inggeris pula. P is the percentage profit from sales of 300,000. Okay. Saya bagi masa dulu untuk kawan awak screenshot ke, tulis ke, ambil apa point-point dia semua. Nanti saya akan kembali kepada yang soalan tadi. Okay, saya nak tunjuk soalan nombor 12 sekejap.
Okey. Ini soalan nombor 12. Okey. Saya just lukis balik sahajalah. Basically kita ada satu sektor dan kita ada satu lagi sektor. Sektor tu ada dua Saya tunjuk dua-dua sektor yang ada. Dia ada satu sektor, ya Allah. Dia ada satu sektor yang rupa macam ni. Yang kita tak tahu sudut dia berapa. Itu adalah yang P, Q dan juga apa-apalah atas ni. Apa-apa yang atas ni dia akan ditambahkan, dia ditindihkan bersama dengan satu lagi sektor yang 90 darjah tu. Ya Allah, cantik ni 90 darjah ni. Okey, dengan yang 90 darjah. Dia ditindihkan. Yang ni O, yang ni Q. So Q ni samalah dekat tempat Q yang sama. Sekarang ni dia bagi tahu kita 14 ni hanya panjang P dengan O. 14 ni panjang sini sahaja. Okey. 7 ni pula panjang sini. So untuk jari yang sebelah sini kita mesti buat 14 tambah dengan 7, kita dapat 21. Maksud dia Q sampai P sepanjang ni, jari bulatan yang ni ialah 21 cm. Okey. Settle satu bab masalah. Satu masalah lagi yang kita nak kena tahu ialah masalah berkenaan dengan sudut. Sebab kita tengok balik dekat sini, dia tak bagi tahu kita satu sudut yang definitif. Dia tak bagi tahu kita lah macam okey sudut sekian-sekian panjang macam ni, kecuali sudut O, Q, okey kat sini katakanlah saya bubuh katakan kat sini. Kita tahu kat sini je. O, Q, R ni kita tahu sudut dia 90 darjah. Kita tahu sudut sini 90 darjah sebab dia bagi tahu kat sini 90 darjah. Okey. Logo tu maksudnya 90 darjah. Sekarang ni pula dia bagi tahu kita sebelah sini dengan sebelah sini sama panjang. Maksud dia sudut dia pun akan sama banyak lah. Sudut dekat sini mesti sama banyak. Jadi kita boleh buat 90 bahagi 2, kita dapat 45 darjah. So sekarang kita dah tahu sini 45 darjah. Okey. Boleh? Sekejap saya tengok. Boleh? Itu dulu. Okey, sekarang ni kita dah dapatlah data yang diperlukan tadi, 21 dengan 45. Okey. Sekarang ni apa yang perlu kita buat? Kita nak tahu kawasan berlorik sahaja. Okey. Dalam matematik, kita tak ada satu formula khas untuk kita terus dapat sebahagian daripada bulatan tu kalau kita tak ambil daripada center dia, tak ambil daripada tengah. Kata lain macam inilah saya sebut Kita ada satu formula nama dia luas bulatan. Okey, luas untuk bulatan lah iaitu pi R kuasa 2 ataupun pi J kuasa 2. Dua-dua ni sama saja. Pi R kuasa 1 atau J kuasa 2 lah. Iaitu pi yang ni. Pi. R ataupun J. Okey. R ni ataupun J ni kalau dalam bulatan titik tengah, ini center of bulatan pusat bulatan, tarik kat sini sampai ke luar bulatan lah, sampai ke garis bulatan tu. Inilah nama dia radius ataupun jejari. Okay, radius atau jejari. So panjang ni. Jadi dalam soalan kita tahu Q adalah pusat. Kita tahu Q ni adalah pusat. So maksudnya apabila daripada Q sampai ke O itu adalah jejari untuk bulatan yang inilah yang kecil ni, yang dalam. Q sampai P ialah jejari untuk bulatan yang dekat
keluar. So maksudnya R kita dah jumpa. Atau J kita dah jumpa lah. Kita ada R ataupun J bulatan kecil. Sekejap, saya tulis B. Bulatan tu saya tulis B besar sajalah. Bulatan kecil bersamaan dengan 7 cm. Radius atau jari bulatan untuk bulatan besar kita dah kira tadilah 21. So 21 cm. Okey. So itu kita dah tahu dah. (21). Now, kena ingat pula formula yang ni, okay, formula pi R kuasa 2 ni, kita akan dapat satu bulatan terus. Okay, kalau awak masukkan sahaja terus nombor-nombor yang ada, awak akan dapat satu bulatan terus. Sekarang kita nak ambil sektor, sebahagian sahaja daripada bulatan ni. So, macam mana cara kita nak dapat sebahagian? Kita kena tahu dia punya berapa darjah yang kita ambil. Sebabkan bulatan sentiasa bulatan lah, iaitu 360. So, kita akan bahagikan sentiasa dengan 360. Bahagian atas ni, berapa banyak kita nak ambil lah. Berapa banyak kita buka. Dalam keadaan ni, sebabkan kita tahu sini adalah 45. Kan yang kecil ni. Yang kecil ni 45. Tu sebab kita tulis 45 tadi. Okay. Both kedua-dua untuk yang kecil dengan yang besar. Dua-dua 45. Apa yang saya katakan tak ada tadi, dalam bulatan kita yang ni kita akan dapat sebahagian daripada bulatan yang sentiasa daripada pusat. Okey, daripada pusat yang darjah dia hanya 45 sahaja. Yang saya kata tak ada tadi, yang tak ada ialah sebab kita punya kita punya lorekan tadi kan ni pusat kan. Kita nak ambil yang ni sahaja. Yang ni kita tak nak ambil. Luas tu kita tak ada formula untuk dapat luas tu. Jadi itu yang kita buat, kita cari luas keseluruhan, kita tolaklah dengan yang kecil ni. Macam mana dapat luas keseluruhan? Kita pakai formula yang ni tadi. Yang atas. Yang ni untuk luas keseluruhan tadi. Sinilah kalau saya boleh tukar color dia. Okey, luas yang ni. Ini yang ni. Yang bawah ni pula luas yang ini. Tolak dua tu. So kita tinggal yang luar ni sahajalah, yang berlorik sahajalah. Awak boleh masuk kalkulator terus. 19 kita dapat 1, 5. Dua bulatan. Yes. Dua-dua tadi tu bulatan lah. Sebahagian daripada bulatan. Actually kalau tengok pun soalan pun dia bagi tahu. Rajah menunjukkan dua sektor bulatan. Yang mempunyai pusat sepunya DO. Okay. Alright. Okay Boleh? Okay, ada lain-lain tak ada? So, kita kembali kepada soalan nombor 13 tadi. Soalan 13 A, B, C, D yang dah try jawab. Tahu bagi tahu saya berapa peratus je?
Sekejap. B. Alright, kawan kita ada jawab B. Kawan kita ada jawab B juga. So, tengok sama-sama. Jadual satu menunjukkan keuntungan jualan yang diperoleh syarikat YZ. Okey, ni keuntungan dia lah. 100,000, 200,000, 300,000 dan 400,000. So, ini bilangan kereta yang dijual sebenarnya. Okey, P ialah peratusan keuntungan atas jualan sebanyak 300,000. Apakah nilai P? Alright. Basically, saya tak faham sangat sebenarnya asalnya time saya baca ni. Sebab perkataan keuntungan atas ni saya ingat 300 dan ke atas, tapi tak. Maksud dia ialah dia nak tahu untuk 300,000 punya keuntungan ni berapa peratus daripada keseluruhan. So macam mana nak buat? Kita first kena tambah semua yang ada dulu. Kita tambah semua dulu. Tambah. Ambil bilangan kereta sahajalah. Keuntungan tak perlulah. So 200, 200, 260, 200, 220, 200 dan 120 bersamaan dengan 4, 100, 3, 5, 7. 700. Itu keseluruhan bilangan kereta yang ada. Untuk keuntungan 300,000 adalah 200 unit. So maksudnya 200 per 700 per 100 darab 100. Samaan dengan Eh. $800 ke? Saya salah kira Ya. 2, 4, 6, 7. Yes, sorry. Saya tertinggal 100 kat ujung tu. 800. Saya macam sekejap. 800. Sorry. Thank you. Salah saya. Okey, 800. Iaitu jadi C. 25%. Okey. Itu je jawapan dia. Salah congak. Okey. Boleh Macam tu je soalan dia. Sebenarnya soalan dia straightforward. Cuma itulah kena faham ayat soalan dia lah. Okey, ni apa pula ni? Kita baca dulu. Dalam rajah 5, QRS ialah lengkuk dengan pusat L dan berjejari 3 cm. Okey, 3 cm. PLT ialah sebuah segitiga sama. PLT adalah sebuah segitiga sama dengan keadaan LT bersamaan dengan LP dan J ialah titik tengah PT, X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik P dan titik T. Z ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 cm dari titik L. Antara titik A, B, C, D yang manakah titik persilangan antara lokus X dan lokus Z? Z, L. Apa? Lokus X dengan lokus Z. Z, X. X titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik P dan titik T. P dan T. Okey. Z titik bergerak dalam keadaan jarak sentiasa 3 cm dari L. Okey. Nampak tak soalan? Dalam rajah 5, QRS ialah lengkuk dalam pusat L dan jari 3 cm. Okey. PLT ialah sebuah segitiga sama, kaki dan kanan LT bersama dengan LP. Dan J ialah titik tengah. J tu yang dekat D dekat D bawah tu. J ialah titik tengah PT.
S ialah titik yang bergerak dalam keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik P dan T. Z ialah titik yang bergerak dalam keadaan jarak yang sama, jarak yang sentiasa 3 cm dari titik L. So, di antara A, B, C, D yang ada, mana titik persilangan di antara lokus Z dan juga lokus X? Persilangan tangan kita slow sikit. Masih X dan Z. Lokus X dan lokus Z. A, B, C, D. Ada yang tahu tak? A, B, C, D. Tak faham. Okey, tak apa, tak apa. Ada yang mungkin boleh cuba dapatkan? Tak faham? Tak faham Okey. Tak apa, tak apa, tak apa. Jom kita check sama-sama soalan ni, okey? Soalan ni panjang sikit sebenarnya. Saya tadi 2-3 kali baca. Okey, sekarang ni lokus tahu tak? Apa maksud lokus? Pernah dengar tak lokus? Tak pernah dengar Okey. So maksudnya mungkin, sekejap saya cuba tengok. Come on, that's my song. Alright. Tak apa. Okay, jom kita tengok sama-sama So lokus, apabila awak dengar perkataan lokus, ianya bermaksud satu titik yang sentiasa yang bergerak. Okay, lokus. Saya cuba tengok maksud lokus. Lokus. Baik. Lokus. So ini adalah lokus. Lokus ialah satu titik. Satu jenis titik yang bergerak. Sama ada ni lah. Contoh bulatan ke, ianya satu lokus, ianya boleh jadi garisan lurus. Okey, ianya boleh bersilang, ianya boleh sama panjang. Lokus lah. Okey. So sekarang ni kita ada beberapa cara kita nak kenal pasti ini adalah jenis lokus apa. Kalau kita tengok balik soalan, dia beritahu kita dalam rajah 5, QRS ialah lengkuk dengan pusat L dan berjejari 3 cm. Alright. Ini QRS ni adalah satu lengkuk yang pusatnya di L. Dekat sini jarak dia adalah 3 cm. Okey, itu dulu. Kita take note. PLT ialah sebuah segitiga sama kaki dengan keadaan LT bersamaan dengan LP. So, ini adalah sama kaki dia. Segitiga sama kaki. LPT adalah segitiga sama kaki di mana panjang sini sama dengan panjang sini. Okay, so PT ni dia panjang lain lah. Mana lagi? Okay. Dan J ialah titik tengah PT. Okay. Ini J titik tengah. Okay, ni dua sama. X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik P dan titik T. So maksudnya, kita ada satu lokus atau satu titik yang bergerak sentiasa, yang jarak dia sentiasa sama di antara P dan juga T. Maksud dia,
dia ada satu garisan dekat sini di mana di tengah-tengah di pusat dia akan lalu dekat J ni, di mana sebelah dia akan jadi 90 darjah. Kenapa 90 darjah? Sebab katakan kalau kita ambil locus X tu kat sini, titik dekat sini. Jarak sini dengan sini akan sentiasa sama. Tapi kalau kita ambil dari bawah pun, let's just say dari sini kita ambil di sini, tarik sini ke T, ia still sama panjang, masih sama panjang. Kat tengah-tengah kat J ni pun dia akan sentiasa sama panjang. So ini adalah panjang garisan ni, sepanjang garisan ni ialah garisan locus Xn. Yes, ini adalah locus X. Okey. Locus. Bukan lotus. Locus. Sebut okey. Lotus dalam matematik kita ada benda nama locus. Kalau bunga tu lotus. Ada satu lagi kalau ambil binatang kita ada sebut locus. Silap. Ada satu lagi nama dia locus, belalang. Bukan locus ni locus math. Locus dalam matematik. Ianya satu titik yang bergerak. Okey. Saya baru baca nota awak. Alright. So, itu adalah locus X. Titik yang bergerak untuk X. Satu lagi titik yang bergerak iaitu titik bergerak Z atau locus Z ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 cm dari titik L. Maksud dia, kalau kita ambil titik L, ada satu garisan yang sentiasa bergerak jarak dia 3 cm jauh daripada L. Dia akan membentuk satu bulatan macam tu. Okey. Di mana semua ni sentiasa 3 cm. So, maksud dia untuk jawapan ni titik pertembungan di antara locus X dan juga ini sebahagian daripada locus Z sebenarnya. Locus Z adalah di B. Okey. A, B dan C. A, B dan C tu ada di atas locus Z. Ya. Tapi bukanlah itu locus tu maksud dia. Boleh tak? Boleh? Tak berapa faham. Okey. Mana yang awak tak sure? Soalan panjang betul tapi sebenarnya sangat senang kalau kita faham. Okey, sekejap . Jom kita tengok nota ringkas kalau saya boleh jumpa perkataan dia. Kejap. Wikipedia Slide, share. Locus atau objek bergerak locus locus di titik bulatan diameter, luasan sepanjang, luasan sudut, selari, locus, destroy width. Sekejap. Nak lihat teman-teman. Apa? Tak apa. Nanti macam ni lah. Boleh tak minggu depan kita masuk topik locus? Maksudnya minggu depan kita tak buat latihan ni, kita just buat locus je. Boleh tak? Boleh cikgu. Cikgu. Minggu depan kita fokus kepada locus punya topik. Boleh, cikgu. Tak apa. Sebab kalau nak cerita, dia ada 4 jenis kebiasaannya. Macam mana kita nak bezakan di antara 4 tu, kita tengok pada perkataan dan ada cara jugalah macam mana cara awak nak jumpa untuk kertas nombor 2.
Alright. Panjang ya Allah, soalan panjang. Soalan 15. Rajana menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah kun dan sebuah silinder. Cari jumlah luas permukaan dalam sentimeter persegi gabungan pepejal tu. Luas permukaan kun dan silinder. Okey, dulu. Mana silinder ni? Okey, iklan sikit kerjasama kepada siapa-siapa yang masih belum tulis nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda. Minta kerjasama untuk tulis nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda. Kepada siapa-siapa yang masih belum tulis nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda. Minta kerjasama untuk tulis nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda dalam chat untuk kehadiran anda pada hari ini. Okey. Oh, should be jawapan dia ialah kena tambah semua sebab dia nak luas permukaan, so pastikan yang dekat luar sahaja. Mana yang dekat dalam tu biasa kita tak campur. Tambah luas saja. Kira luas silinder dengan luas kun tapi tapak kun tu buang. Yes, buang tapak kun lah. Dan juga buang satu tapak silinder. Itu gabungan. Sebab silinder ada dua tapak kan. Satu tapak tu dah bergabung dengan tapak kun. So dua-dua tu kita kena buang. Wait.
47 lah. This one is lower code. This one is start the video. This one is Jaya. Ada A, ada C, ada B. Tak sure. Okey, sekejap Saya double check sekejap. PLM. $25? Sekejap Okey. Saya tahu mana salah dia. Patut saya rasa macam kenapa macam lain jawapan dia ni. Alright. Saya rasa awak bukan tak faham. Saya rasa awak semua tengok jawab, awak tak jumpa jawapan. Okey. Basically jawapan yang dia bagi ialah 836. Kenapa 836? Sebab antara dua. Sama ada dia typo dekat sini atau dia typo dekat sini. Saya rasa dia typo kat sini. Ini sepatutnya 25. Ikutkan soalan ni. Okey, untuk dapat 136, mesti 25 kat sini. So typo kat sini lah. Kalau siapa yang print, awak boleh betulkan kawasan yang dia salah. Okey. So sekarang ni, untuk soalan ni, kita first kena tahu formula untuk luas permukaan. Jadi saya tunjuk dulu formula untuk luas permukaan. Yang kita perlukan dua lah, iaitu silinder dan juga kon. Okey. Yang dua kita perlukan ialah luas permukaan untuk silinder dan juga luas permukaan untuk kon. Sekarang ni 2 pi r square tambah 2 pi r h itu adalah luas permukaan silinder. Pi r square tambah pi r l itu adalah luas permukaan kon. Alright. So, sekarang ni apa yang perlu kita ambil hanyalah, kita tengok balik kalau saya lukis kat sini. Sekarang kita ada satu kon. Kan? Kon. Saya buat cara dia lah. Nanti Kang tak nampak pula. Okey. Kita ada satu kon yang rupa kon dia macam tu. Lepas tu dia letak silinder dekat bawah ni. Luas permukaan ialah apa yang kita nampak dekat luar sahaja. Iaitu luas di sini, luas bawah ni dan juga luas sini. Yang dekat tengah ni tak termasuk sebab dia bertindih. Okey? Jadi, kalau kita tengok balik, formula kon ialah bulatan campurkan dengan luas permukaan di luar dia. Jadi, yang kita perlukan sekarang ialah bawah ni apa? Satu bulatan. Kita akan campurkan dengan tepi sisi silinder ni. Ni saya buat, yang ni saya buat A lah. Sorry, tu B lah. Ni B, ni A, ni C. Ni A, ni B. Lepas tu tambah satu lagi, C.
Okay, kita perlukan A, B dan C. So apa formula untuk A, B dan C? A iaitu bulatan ni. Dia ambil ni. Pi R kuasa 2. Kenapa 2 pi R kuasa 2? Kalau awak tanya kan, macam kenapa luas permukaan sini dia 2 pi R 2? Sebab kita ada dua bulatan. Satu bulatan, dua bulatan. Sebab kita darab dengan 2. Tapi sebabkan kita hanya perlu tengok satu aja, sebab bulatan yang ni, dia melekat dengan tapak kon tu. So kita tak kira. Ambil satu sahaja, so pi R kuasa 2 sahajalah. Atau 4J kuasa 2 Saya ambil bahasa Melayu. Pi J kuasa 2 kita campurkan dengan yang dekat sini. Apa yang dekat sini? Iaitu ni lah 2 pi